Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi, alhamdulillahirabbilalamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersama saya pada malam ini sekali lagi kita bertemu untuk siri tadabbur wahyu faham Al-Quran ke-11, di mana kita pada malam ini kita akan tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala yang telah kita lihat sebelum ini. Firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ard qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka, la tufsidu fil ard, janganlah kamu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Qalu, mereka berkata, innama nahnu muslihun, sesungguhnya kamilah orang yang melakukan kebaikan. Muslih ni ialah kebaikan dan menambah baikan. Tufsidu ni bukan kejahatan saja, merosakkan. Okey, jadi seterusnya pada malam ni kita tengok pendek saja ayat ini, iaitu firman Allah Subhanahu Wa Taala, ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Ala, kita terjemah ketahuilah. Sebenarnya ala ni dia satu perkataan tapi dia dari gabungan dua perkataan sebenarnya. A tu adakah, lam tu maknanya la, tidak. Sebenarnya dipanggil harfut tanbih. Dia kita panggil, kita terjemah dalam bahasa Melayu, ketahuilah. Ala. Sebab apa dia nak kata ketahuilah benda yang lepas tadi tu? Dia nak menafikan juga statement yang lepas. Statement yang lepas ialah orang munafik kata, kamilah orang yang melakukan kebaikan dan penambah baikan. Maknanya dia lah orang yang membaiki masalah, sedangkan dia melakukan kerosakan. Lalu Tuhan pun ketahuilah, innahum humul mufsidun. Innahum, ni dua perkataan. Innahum, sesungguhnya mereka, humul mufsidun, mereka lah. Jadi dua kali mereka di sini. Inna, sesungguhnya mereka. Ini nak bahasa Arab memang kaya dengan unsur-unsur taukid. Unsur-unsur dia menegaskan sesuatu. Maknanya dia kata tu dalam bentuk yang penegasan. Sesungguhnya mereka lah sebenar-benarnya al-mufsidun. Mufsidun kita tengok dah dalam ayat yang lepas. Mufsidun. Cuma dalam ayat yang lepas, mufsidun tu dalam bentuk tufsidu. Sebab janganlah kamu, ta ni kamu, anta. Janganlah awak, janganlah kamu tufsidu, melakukan kefasadan. Ramai, wow, ramai. Itu dalam janganlah kamu melakukan kerosakan. Tapi kali ni sesungguhnya merekalah orang yang melakukan kerosakan. Mim ni orang. Ala innahum humul mufsidun. Mufsidun, mim ni orang, merekalah orang yang melakukan. Tu tak, dia tak sebut orang tapi dia bubuh mim kat sini, mufsidun. Wow, ni ramai. Mereka lah orang yang melakukan kerosakan, fasad, iaitu dia merosakkan benda yang sebelum ni molek lah. Ada dia ekonomi rosak, akhlak rosak. Dia buat perangai-perangai yang merosakkan sistem, merosakkan kemanusiaan, jadi kebinatangan, merosakkan. Ala innahum humul mufsidun walakin. Walakin ni dua perkataan
iaitu waw, satu waw. Tetapi. Kita tak terjemah dalam bahasa Melayu dan tetapi sebab berat dalam bahasa Melayu. Orang Melayu tak cakap macam tu. Tapi makna dia walakin, dia dua perkataan dan tetapi. Tapi dalam terjemahan kita akan buang dan tu. Kita akan terus letak tetapi. Di sini akan tetapi. Tengok sastra sikitlah. Akan tetapi dan tetapi tak jadi. Ketahuilah sesungguhnya mereka itulah mufsidun innahum hum dengan humu ni sama, dua kali disebut. Tegaskan mereka lah sebenar-benarnya orang yang melakukan kefasadan, walakin akan tetapi, dan tetapi la yash'urun, la mereka tidak. Mereka tu duduk kat sini. Tidak mereka itu. KP dalam bahasa Melayu, bahasa lama dululah. Kalau siapa yang baca kitab lama, tidak mereka itu. Macam tu. Dia sebab dia ikut gaya bahasa Arab. Orang zaman dulu tulis kitab, dia ikut gaya bahasa Arab. Sekarang ni tak ada dah. Kita dah struktur bahasa kita dah berubah lah. Walakin la yash'urun. Tapi mereka itu tidak. La ni tidak. Ingat ya, la ada dua maksud. Kadang-kadang la bermaksud jangan. Kadang-kadang la bermaksud tidak. Pada kali ini la bermaksud tidak. La yash'urun. Mereka itu tidak sedar. Tidak menyedarinya. Nya tu tak ada pun kat sini. Kita tambah dia sebagai bahasa Melayu. Mereka tu kat mana? Wow ni. Ya ni pun mereka juga. Tapi kalau tak ada wow ni, dia untuk seorang. Yash'uru, seorang. Tapi bila yash'urun, ramai. Tapi ni dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan, iaitu la yash'urun. Mereka itu tidak menyedarinya. Dia bukan dalam kata mereka lah orang yang tidak menyedarinya. Bukan. Ni mufsidun tadi tu dia kata orang yang tidak. Orang yang melakukan kefasadan. Tapi dalam sini dia kata mereka dia bawa dalam bentuk perbuatan. La yash'urun. Tapi tengok. Kalau buang ya, buang waw tambahan, buang nun, huruf tambahan dia, tinggal 3 saja. Sya'ura, sya'ara, yash'uru. Asal usul perkataan dia lah. Jadi, itu saja malam ni. Kita telah pun melihat banyak perkataan yang telah kita lihat sebelum ini. Saya rasa masing-masing sudah banyak kali melihat perkataan inna dengan hum. Mufsidun kita jumpa dah. Tapi dalam bentuk yang lain. Wow kita jumpa banyak kali dah. La jumpa banyak kali dah. Yash'urun kita jumpa dah sekali. Mufsidun kita jumpa dah sekali. Tapi tak apa, kita ni dulu. Kita teruskan dulu, insya-Allah sedikit demi sedikit kita akan dapat memahami Al-Quran secara umum, secara surface dulu, biar nampak berbalam-balam dulu nampak. Iaitu dengan kita menambah vocab kita, menambah pembendaharaan kata. Itu paling penting. Lepas tu kita touch up sikit-sikit sebab apa dia jadi macam ni, sebab apa dia macam ni. Itu mudah ya. Nanti kita akan semangat bila kita nampak dah secara kasar tu kita faham. Lepas tu kita baru touch up dia, insya-Allah. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini saya ambil peluang untuk mengucapkan selamat menyambut kedatangan Ramadan dan beribadah dengan melakukan berpuasa paling penting sekali, kemudian mengerjakan sembahyang tarawih,
baca Quran dan melakukan ibadah, menderma, membantu orang yang kesusahan. Kita pun berdepan dengan cabaran yang sangat getih sekarang ni, yang memerlukan sebahagian kita yang senang, yang ada kelebihan untuk membantu orang-orang yang tidak bernasib baik. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kebaikan yang berterusan, insya-Allah. Dan jangan lupa kita bagi promosi siri Tadabbur Wahyu kepada sanak saudara dan sahabat handai untuk mereka mengikuti juga rancangan kita ini. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.